نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika fatuhal 'arifin wanshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita sekali lagi dapat bersama dalam kuliah online pagi ini bersama dengan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih akhlak terpuji, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Pagi ini saya bersiaran daripada pejabat pengurus kompleks Masjid Al-Bukhari Jalan Langgang, kerana malam tadi dan pagi ini ada daurah kitab hikam yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Guru yang dikasihi Baba Ismail Sepanjang hafizahullah ta'ala. Jadi saya pun turut serta, jadi insyaAllah pagi ini pukul 9.30 sampai pukul 11 ada kuliahnya. Jadi saya bersiaran dari sini dengan kebenaran pihak masjid, supaya saya habis saja kuliah ini, kuliah online kita, saya boleh masuk terus ke bilik kuliah untuk tujuan menadah kitab pula kepada sahibul fadilah Al-Syekh Ustaz Ismail Sepanjang hafizahullah ta'ala. Baik, kita sudah sampai di muka surat 66 pada minggu lepas. InsyaAllah kita sambung atas tajuk, masih dalam tajuk berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Karena ibadat dalam rupa zikir ini boleh dilakukan pada bila-bila masa, pada mana-mana keadaan. Jadi dipermudahkan oleh Allah, tetapi ya balasan yang diperolehi ataupun kelebihan yang diperoleh melalui amalan zikir ini sangatlah besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat, karena dalam kitab ini agak panjang huraian ini. Karena bagi Imam Al-Ghazali dan orang-orang yang sangat mementingkan penyucian hati atau jiwa, maka pastilah malam zikir ini menjadi perhatian, ya, terutama wali-wali Allah dan ahli-ahli sufi, ya, dan mereka mendekatkan diri mereka dengan Allah melalui zikir dan amalan-amalan yang berkaitan dengannya. Baik, kita sambung. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada muka surat 66 di bawah sekali, mereka menamakan keadaan ini dengan fana. Mereka-mereka ini maknanya golongan ahli sufi, ataupun kita kata mereka-mereka yang menjalani perjalanan
mencari redha Allah dengan mendekatkan hati dan ingatan serta sebutan-sebutan kalimat-kalimat zikir kepada Allah kerana hendak mendekatkan diri kepada keridhaan Allah. Maka sampailah keadaan mereka kepada mereka itu dibukakan oleh Allah pintu hati mereka, pandangan mata hati, basirah kepada melihat kebesaran Allah yang kadang-kadang dia tidak nampak akan kelakuan dirinya. Kalau dia sedar bahawa dirinya ada pun, dia lebih sudah ditarik masuk ke dalam kesedaran melihat kebesaran-kebesaran dari segi sifat-sifat Allah yang mana itu dianugerahkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang menuju jalan dengan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana keadaan mereka sampai kepada tahap itu, mereka menamakan keadaan itu dengan keadaan fana. Seperti mana yang kita sudah huraikan, ya, apabila kita sebut fana dalam Al-Quran lah, ya, ada di dalam surah Ar-Rahman, ya, yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu yang ada, yakni makhluk ini semuanya akan hilang binasa. Itu fana dengan maksud di sini ketiadaan ataupun hancur lebur. Melainkan yang tidak hilang, tidak hancur lebur ialah zat Tuhan yang penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. Itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi itu dari segi istilah fana, dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah al-mutasawwif, fana ini banyak disebutkan oleh tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin kepada al-mutasawwif seperti Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala yang berkata fana ialah hilangnya kesedaran hati, hilangnya kesedaran kalbu dari hal-hal yang bersifat dengan indrawi. Indrawi ini maknanya perkara yang dapat dicapai oleh panca indera. Maknanya telah hilang kesedaran hati dia, ya, kalbu dia kepada hal-hal yang dia nampak dengan panca indera daripada kelakuan dunia ini, termasuk dirinya. Kerana apa? Kerana ada sesuatu yang lihat daripada mata hatinya, yakni daripada basirahnya. Maknanya Allah dah buka dah pada mata hatinya melihat akan keagungan Allah, kebesaran Allah, sehingga terhilang akan kelakuan dirinya, maka sehingga kan dia tidak nampak lagi kebolehannya, ya, dia tidak nampak lagi kepandaiannya, dia tidak nampak lagi kekuatannya, dia tidak nampak lagi kehebatannya, melainkan yang dia nampak adalah kebesaran Allah, anugerah Allah, kudrat Allah, iradat Allah dan sebagainya. Itu adalah disebutkan oleh golongan-golongan sufi sebagai fana, ya, fana. Walaupun ketika fana itu, ketika dilihatkan dengan pandangan mata hatinya, ya, seseorang dan bayangannya masih ada. Dirinya yang zahir itu, tubuh badannya dan bayang dirinya. Yang kita tahu bayang diri ini, ya, waktu kalau tengah hari betul-betul tegak dia, matahari di atas kepala, waktu rembang kita kata dia tidak ada bayang. Tetapi bila dia tergelincir sedikit, maka ketika itu, ya, masuklah waktu zuhurnya. Ada sedikit bayang. Begitulah seterusnya. Bayang itu sentiasa ada sampai waktu asar. Maka waktu asar itu ialah bayangnya lebih panjang, lebih jauh, lebih tinggi ataupun lebih panjang lah kita kata daripada objek tu. Macam lebih panjang daripada kita. Tapi bayang tetap ada. Lebih-lebih lagi ketika ada suluhan matahari. Jadi bayang ada tidak? Ada. Dirinya ada. Dirinya pun ada.
tetapi dia tidak nampak, dia tidak sedar lagi ketika itu kerana dia sibuk urusan hatinya mengkagumi akan anugerah Allah dan juga mengkagumi dengan kebesaran-kebesaran Allah dan merasakan dirinya hina di sisi Allah. Ya, itu keadaan orang yang fana. Kerana sesungguhnya seseorang dan bayangannya, bahkan semua yang dapat ditangkap oleh indera, maknanya oleh panca indera. Ya, panca indera kita 5, mata, telinga, ya, bau, hidung, ya, lidah, perasa dan juga daripada tapak tangan kita ni, sentuhan. Ya, tidak memiliki wujud hakiki. Benda yang dapat dicapai oleh panca indera kita sebenarnya tidak memiliki wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud. Ya, wujud yang ada hakiki ada di alam amr dan malakut. Maknanya kata Imam Ghazali, sedangkan wujud yang hakiki ada di alam amr. Alam amr ni maknanya alam roh, ya. Itu alam roh dan alam malakut, alam malaikat ni. Itu. Itulah wujud yang hakiki. Ya, tu. Tapi kalau wujud yang zahir ni yang kita kata hanya sementara saja. Jadi hati sebenarnya hati di sini dirujukkan kepada hati nurani. Ya. Hati yang dikatakan ada mata hati itu, basirah itu. Hati itu, hati yang disebutkan sebagai tempat diturunkan ataupun dihadapkan perkataan kepadanya, ya, itu hati dalaman, hati rohani. Kalau kita buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, ya, bagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, ya, Al-Mandili rahimahullahu taala, ya, kitab Penawar Bagi Hati ada menyebutkan, ya, bahawa bila disebutkan khalbun, ya, dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayunya sebagai hati, dia membawa baginya dua makna. Pertama, qalbun jasmaniyun, ataupun qalbun jasmani, hati jasmani. Apa dia hati jasmani? Dalam kitab Penawar Bagi Hati menceritakan bahawa iaitu daging yang ditaruh di dalam dada anak Adam, dalam dada manusia sebelah kiri, yang menyerupai ia qalbun jasmani tadi akan jantung pisang. Itu. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Itu maksudnya qalbun jasmaniyun. Itu hati yang fizikal, ya, hati yang zahir. Tetapi bila Imam Ghazali menyebutkan hati di dalam kitab ini, biasanya dia merujukkan kepada hati rohani. Makna yang kedua, qalbun rohaniyun, yakni hati rohani, ya, iaitu sesuatu yang halus, sesuatu yang seni, tak dapat dilihat. Dia bukan nampak seketui macam qalbun jasmani tadi, tetapi ia sesuatu yang halus, ya, yang mengetahui. Yang halus ni dialah yang mengetahui, dan dialah yang mengenal, dan yang mendapat daripada maksud maknanya tertentu bagi manusia. Ni, qalbun rohaniyun ni tertentu bagi makhluk yang bernama manusia. Dengan hati kecil ni lah dia dapat dihadapkan sesuatu, maknanya dihadap perkataan, dihadapkan ilmu padanya, dan dengannya lah, dengan hati rohani inilah dia mengenal akan sesuatu. Dan ia qalbun rohaniyun, hakikat manusia. Hakikat manusia maknanya tidak ada kepada lain makhluk termasuk binatang. Dia tertentu bagi manusia. Dan dia ada sangkutan juga dengan qalbun jasmani. Dari segi mana sangkutan? Seperti kata ulama bahawa qalbun rohaniyun ini ataupun hati nurani kita, hati yang di dalam itu, ya, hati rohani itu, maknanya dia akan bertambah, ya, kekuatannya apabila badan tubuh ataupun hati yang zahir itu dalam keadaan yang sihat,
tenang, maka di dalamnya pun dalam keadaan yang sihat. Maka dalam keadaan itu hatinya di dalam ini harus diberikan makanan ya yang baik-baik. Maka makanan bagi hati rohani adalah ilmu, adalah zikir, adalah Al-Quran dan sebagainya. Dan jangan ya dimasukkan ataupun dibiarkan perkara-perkara tidak elok masuk kepada hati rohani. Karena bila dia masuk, jadi sukar untuk kita bawa keluar. Yakni apa? Sifat-sifat mazmumah. Jadi kita perlu kepada kekuatan zikir untuk mengeluarkannya. Ya, kekuatan dengan belajar membaca Al-Quran dan sebagainya dengan amalan-amalan yang baik supaya kembali itu. Jadi semalam kuliah Syekh Ustaz Baba Ismail Sepanjang, ya, hafizahullah taala di sini menerangkan kepada kita tentang basirah, ya, pandangan mata hati. Bila kata pandangan mata hati pun ada sampah yang masuk ke dalamnya, seperti basar, seperti mata biasa kita. Mata biasa kita, kata Baba, bila masuk sampah ke dalamnya pun kita tak boleh nak buat keluar sendiri. Kadang-kadang minta orang tolong buang sampah itu. Dan kalau ada sampah itu di dalam mata basar kita ni, ya, mata yang kita panggil mata yang ada di kepala kita ni, jadi bila masuk dalam suatu sampah ya di dalamnya, maka nescaya terhalang bagi kita melihat perkara yang lain. Kalau nampak pun tak tepat, tak elok, samar-samar. Kita perlu pada orang lain untuk membukanya, membuangnya. Jadi lebih-lebih lagi ya basirah mata hati ya kepada hati itu ya. Bila basirah ini masuk sampah lah. Sampah dia ni sampah maknawi, bukan sampah zahir macam masuk dalam mata kita ni ya. Apa dia sampah maknawi itu? Seperti masuk sifat-sifat mazmumah, cinta dunia ya, masuk kepada dirinya takabur, masuk pada sifatnya ria, masuk padanya orang kata keadaan-keadaan jadi kedekut dan sebagainya. Masuk kepadanya, maka sudah tentulah dia akan memadamkan akan cahaya penglihatan basirah itu, mata hati itu. Maka kita perlu ya kepada pedoman jalan seperti guru mursyid. Kita perlu mendekati guru-guru kita yang boleh membantu kita ya, memberi jalan-jalan keluar supaya mata hati kita itu terang semula. Maka sudah tentulah di antara jalan yang akan dicadangkan oleh guru kita itu supaya kita sentiasa mendekati Allah dengan zikir, membaca Al-Quran dan sentiasa berpandangan-pandangan yang baik-baik. Itu contoh yang disebutkan oleh semalam Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang ya, dalam kita menjaga mata hati kita. Jadi Imam Ghazali sebutkan di sini bila kata hati itu, mata hati itu, hati mana? Hati rohani itu berada di dalam alam ini alam roh. Ya. Yang ini hakikat diri kita pun, ya, hakikat diri kita sebenarnya di roh. Ya. Bila jasad kita sudah meninggal lah kita kata. Bila sampai masanya kita meninggal dunia, maka berpisahlah jasad dengan roh. Ya. Jadi jasad akan binasa, rohlah meneruskan perjalanan ke alam barzakh dan meneruskan lagi perjalanan ke alam akhirat. Maka hati nurani ini, ya, basirah ini adalah berada di dalam alam roh. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Quli ruhu min amri rabbi." Artinya, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhan. Tak banyak diketahui oleh kita, sedikit sangat. Ya, Allah sebut. Ya, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini urusan roh ini urusan yang rahsia, urusan Allah dan tidak banyak diketahui oleh kita. Tapi kita yakin bahawa padanya itu ada dan kita yakin bahawa Allah lah yang
melaksana ataupun menjalankan segala urusan itu. Baik. Sementara hati secara fizikal berasal dari alam qalqi. Jadi hati fizikal ni, hati jasmani yang kita sebutkan tadi, yang duduk sebelah kiri ni, jantung tu, ya, yang zahir tu, itu hati fizikal, hati jasmaniyun, ya, yang berasal daripada alam qalqi. Alam qalqi ni maknanya alam fizik, alam nyata, alam zahir. Ya, kita boleh tengok perkembangan dia mula ada di dalam tubuh kita dan dia begitulah keadaannya. Yang aku maksudkan dengan hati, bila Imam Ghazali kata, bila aku sebutkan dengan hati dalam kitab ini, terutama dalam bahagian ini, adalah ya berupa spiritual ataupun semangat. Adalah kemampuan hati ni. Hati mana? Hati rohani ni. Yang berupa spiritual, roh, ya, semangat, ya, adalah kemampuan hati ni. Hati rohani ni. Kemampuan untuk mengingat dan mengetahui. Yang merupakan tempat turunnya cahaya ketuhanan. Di sinilah hati rohanilah Allah memancarkan hidayat kepada seseorang. Allah memahamkan dia pada ilmu. Allah nak tunjukkan hidayat. Allah nak bukakan mata hatinya. Semua di sinilah. Ya, di sinilah ketetapan yang kita selalu tetapkan, iaitu khosak, nak buat benda yang baik-baik. Semua di hatilah. Soal iman kita pegang i'tiqad, ya, tentang ketuhanan, kerasulan, rukun iman, semualah di hati. Hati merupakan khazanah. Ya, hati merupakan tempat yang paling mahal, ya, dalam tubuh ini. Maka diumpamakan Imam Ghazali, hati ini merupakan raja. Anggota-anggota zahir yang lain itu merupakan tentera-tenteranya. Dia bekerja untuk raja ini. Kalau hati ini elok, nescaya seluruh tubuhnya elok. Tapi kalau hati ini rosaklah. Hati mana? Hati dalam, hati rohani ini. Kalau hati ini rosak, maka tidak ada pancaran cahaya dari Allah. Maknanya tidak datang hidayat, tidak datang petunjuk, tidak datang cahaya taufik, kekuatan. Maka jauhilah seorang itu daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Maka Imam Ghazali kata, yang aku maksudkan dengan hati ini, di sinilah, inilah. Bukan hati secara lahiriah, bukan hati fizikal, bukan hati yang duduk di dalam dada sebelah kiri seperti jantung pisang. Sakit hati itu, hati fizikal, boleh kita berubat di Institut Jantung Negara. Ataupun kita jumpa dengan doktor-doktor untuk berubatnya. Tetapi sakit hati rohani, masalah hati rohani seperti sifat-sifat mazmumah tadi, kita perlu membawa perkara ini kepada ulama-ulama, lebih-lebih lagi ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang baik pada pendekatan agama mereka, sehingga menjaga akhlak dan memberikan, orang kata, kekuatan kepada agama kita yang dikenalikan mereka ini sebagai guru-guru mursyid. Ya, mintalah panduan mereka. Bukan kita pergi jumpa dengan bomo ataupun doktor dan sebagainya. Kerana hati fizikal, kata Imam Ghazali, berasal dari alam-alam fizik pula. Ya, hati fizikal ni maknanya hati jasmani tadi. Maka janganlah hal ini dipahami sebagai dahulunya roh dan barunya hati. Jangan kita faham, oh mula roh, kemudian barulah datang hati fizikal. Akan tetapi kedua-duanya merupakan yang baru. Kedua-duanya juga merupakan makhluk. Ya. Yang dimaksudkan dengan alam khalqi, ya, yang maksud kata bahawa hati ni, hati fizikal ni, hati jasmani ni, ada dimaksudkan dengan alam khalqi, alam ciptaan, adalah yang dilingkupi oleh ruang dan kuasa. Ya, kita boleh nampak, ya, dia satu jisim ataupun satu jirim, ya, yang mengambil tempat dalam tubuh, ya, ya, dan diberi Allah padanya kekuatan. Ya, Allah mentakbirkan dia, yakni bersifat fizikal. Yang dimaksudkan dengan alam amr, yakni alam amr ni, alam roh, ya, adalah yang tidak ditembusi oleh ukuran. Ya, ukuran mana? Ukuran, kita kata ini alam roh ni alam spiritual, ya, alam semangat. Ya, tak dapat kita nak ukur di mana orang kata duduknya,
ya, yang tapi kita tahu dia duduk di dalam hati itu, tetapi kita tidak tahu dapat nak mengukur akan saiz, sebab dia benda yang gaib, ya, tapi kita yakin dia ada, ya, dia ada. Baik, alam fizik, kata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali sudah melalui satu proses, ya, di mana cenderung beliau kepada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi dan beramal dengan kekuatan zikirnya, dengan ikhlas hatinya, sehingga dianugerahkan oleh Allah akan ilmu dan penghayatan ilmu ini. Malah dianugerahkan oleh Allah, dibukakan pada Allah akan hatinya, dapat merasai dan menjiwainya. Maka Imam Ghazali banyak membawa kepada kita pengetahuan ini. Ya, pengetahuan ini merupakan ilmu tasawuf yang tinggi. Tapi kita tak dapat lari kerana ini kecenderungan Imam Ghazali. Malah mudah-mudahan Allah pun buka kepada kita. Kalau tak sampai tanggal tu, pertama sekali kita beriman bahawa di sini ada kekuasaan Allah. Kita beriman bahawa Allah ada kuasa untuk mengangkat seorang hambanya kepada tahap yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan hamba itu. Maka yang pentingnya kita beriman. Kita beriman dan kita meyakininya bahawa perkara ini mudah bagi Allah bila Allah berkehendak. Iza arada syai'an an yakun lalahu kun fayakun, insyaallah. Baik. Kata Imam Ghazali, alam fizik tidak mempunyai wujud yang hakiki. Benda yang ada kita nampak dengan panca indera ni ialah alam fizikal, alam zahir. Ya, langit, matahari, bumi, pokok kayu, ikan, air di laut dan semuanya, semua adalah alam fizik yang tidak mempunyai wujud yang hakiki. Semuanya akan binasa, semuanya akan hilang. Termasuk kalau ada bayang pun, bayang-bayang hilang dengan kehilangan objek yang fizikal tadi. Ya, kita pun ada bayang-bayang kita. Selama mana ada kita, insya-Allah ada bayang. Tapi bayang kita kekal tidak. Dia akan binasa sekali dengan objek diri kita itu. Ya, semua sekali, termasuk langit, bumi dan sebagainya. Akan tetapi hubungan dengan alam itu seperti bayangan. Ya, umpama bayangan dari tubuh. Ya, bayangan manusia bukanlah hakikat dari manusia itu sendiri. Seseorang tidaklah mempunyai hakikat wujud, akan tetapi ia adalah bayangan hakikat. Ya, jadi maknanya manusia ni kita tidak ada hakikat wujud. Sebab hakikat wujud itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah ada selama-lamanya. Maujud yang mutlak, yang tak terima akan ketiadaannya pada bila-bila masa. Kalau kita mengaji dalam kitab Tauhid, maksud kata wujud Allah ini wujud yang zati, wujud yang tak terima, tak ada pada bila-bila masa. Ada pada sedia kala, ada pada masa kini, akan ada sampai bila-bila. Tak terima nak kata tidak ada. Inilah wujud yang dikatakan wajibal wujud, wujud yang hakiki. Tetapi kita alam baharu ini ataupun alam fizik ini, alam fizika ini, alam zahir ini, semuanya adalah wujud yang sementara, sekadar bayangan sahaja yang akan hilang dengan kewujudan kita ini. Seseorang tidaklah mempunyai hakikat wujud, akan tapi ia adalah bayangan hakikat. Namun semuanya adalah termasuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita ini semua adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal." Sadaqallahul Azim. Ayat 15 surah Ar-Ra'd. Maksudnya, artinya, hanya kepada Allah lah sujud segala yang ada di langit dan di bumi. Allah sebut, hanya kepada Allah lah. Ya, ya, hanyalah kepada Allah lah sujud. Sujud ini sini maknanya patuh. Ya, patuh segala yang ada di langit dan di bumi. Maknanya segala makhluk yang Allah cipta, sama ada di langit atau di bumi atau di antara keduanya, langit di bumi, yang Allah cipta ni semua patuh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, maknanya mereka mengenal Allah. Ya, dan sama ada patuh itu baik dengan kemahuan sendirinya ataupun terpaksa. Jadi Allah sebut ada yang patuh kepada Allah itu dengan insaf, dengan sedap, dengan rasa layak dipatuhi kerana ia adalah Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang mentadbirnya, Tuhan yang memberikan segala-galanya kepadanya. Ya, maka dengan insaf mereka tunduk dan taat. Dan ada pula ya yang enggan tunduk, yang engkar tunduk, tetapi mereka terpaksa juga. Terpaksa di sini maknanya apa yang mereka terpaksa tunduk, iaitu mereka kena buat juga kerana itu sudah iradat Allah. Contoh, mereka ini yang engkar ni, sanggupkah mereka menghadapi kematian? Sudah tentu, ya, hawa nafsu mereka tak mau menghadapi kematian, kesakitan dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka patuh juga. Kerana apa? Iradat sudah menentukan sampai satu masa hebat macam mana pun engkau akan mati. Itu dia. Maknanya tapi mereka tunduk dan patuh itu kerana apa? Terpaksa. Jadi jangan diri kita ni ya melakukan itu dengan cara terpaksa, tapi mestilah insaf, ya, patuh kepada Allah, mengenangkan diri kita yang hina ialah kita ciptaan Allah dan kepada yang mencipta kita lah kita tunduk dan patuh. Dan sujud pula begitu juga. Ya, patuh juga, sujud juga. Bayang-bayangannya di waktu pagi dan petang. Allah sebutkan bagi objek makhluk ni ada bayang-bayangan yang tersendiri. Pokok ada bayangnya, ya, batu ada bayangnya, manusia pun ada bayang. Jadi ketika ada bayang itu, maka bayang itu pun patuh juga. Ya. Jadi bayang ini patuh. Bagaimana? Maknanya sama dengan objek itu. Objek itu tunduk, dia pun tunduk. Ya, misalnya seumpamanya. Jadi bayang-bayang itu pun waktu ada objek ni dia pun tunduk. Tetapi ingatlah bahawa bayang-bayang ni juga sementara. Ya, sementara ada objek itu, ada makhluk itu adalah bayang-bayang. Tetapi bila hilangnya, disembunyikan oleh Allah di bumi, maknanya matilah satunya, duduk dalam bumi, ada lagi bayang-bayang. Tidak ada lagi lah bayang-bayang itu. Jadi Allah nak bagi kita fikirkan, bila masa, sampai bila mana kau nak insaf betul, nak patuh kepada Allah, nak tunggu sehingga bayang-bayang kamu hilang? Nak tunggu sehingga kamu hilang dan bayang-bayang kamu hilang? Tidak. Insaflah lebih awal. Ya, ingatlah bahawa dirimu dan bayangmu itu adalah ciptaan Allah yang bukan hakiki wujudnya, tetapi adalah sementara, ya, diberikan kesempatan oleh Allah di atas muka bumi ini sebagai tujuan untuk beribadat kepada Allah selama mana di atas bumi inilah kita nak buat baik dan sebagainya. Maka tidaklah kepada siapa yang kita kembali, maka kita akan kembali kepada Tuhan yang bersifat dengan kekal ataupun baqa, kerana yang lainnya adalah semua binasa. Itulah maksud daripada Imam Ghazali membawakan ayat ini dalam kitabnya bagi tujuan bahawa kita ni semua adalah makhluk Allah, termasuk bayang-bayang kita, tetapi semuanya sirna, semuanya akan hilang. Ya? Dan kita mau tak mau kita kena patuh, ya, dengan Allah, sama ada kamu nak patuh secara insaf, secara sedar supaya dimuliakan Allah, ataupun engkau nak patuh, ya, dengan enggan dan engkar tapi terpaksa patuh, terpaksa menerima kematian, terpaksa menerima iradat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kerana kita minta simpang daripada sifat yang patuh kerana terpaksa itu. Buatlah dengan hati yang rela, buatlah hati dengan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sujudnya alam amr. Sujudnya alam amr, maknanya alam roh kepada Allah adalah dengan kemahuan sendiri. Jadi maknanya roh kita itu, ya, roh yang suci itu, ya, roh yang pandangannya dengan pandangan mata hati basirah itu, ya, adalah tunduk dengan kemahuan sendiri.
Sedangkan wujudnya bayangan-bayangan adalah terpaksa. Sedangkan ya, ya makhluk yang engkar ini, ya, dia sujud itu, dia patuh itu di atas jalan terpaksa. Ya, bukan datang dengan kehendak diri dia, ya, tetapi dengan terpaksa. Ya, tapi terpaksa ni maknanya sudah ditentu dengan iradat Allah. Dia kena patuh juga. Dia kena menerima hakikat juga, ya. Di bawahnya ada satu rahsia, bahkan ada banyak rahsia, ya. Permulaannya bergerak seperti barisan orang-orang gila. Sebab itu kita perlukan kepada amalan-amalan seperti zikir ini. Dan zikir inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Zikir ini merupakan makanan bagi ruh kita, ya. Kita hidangkan dengan ruh ini dengan perkara-perkara yang baik, yang sesuai dengannya untuk mendekatkan dan tidak melupakan Allah. Maka walaupun kita nampak gerak-geri orang-orang zikir, ya, pada awalnya seperti barisan orang-orang gila dan bodoh, lebih-lebih akhir zikir. Di puncak zikir itu kadang datang keadaannya, misalnya tak dapat dia kawal diri dia kerana zauq, ya, itu satu penghayatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya sehingga dia tak lupa bahawa dia tak nampakkan perbuatan zikir dirinya kerana dia sudah dibukakan dengan kasyaf ataupun mukasyafah yang dapat yang melihatkan padanya itu kebesaran-kebesaran Allah dan hilang sirna akan dirinya, tak nampak diri dia lagi. Maka ketika itu nampak seperti orang yang gila kadang-kadang, ya, pada orang yang zahir lah, ya, pada orang yang awam. Maka hendaklah kita melaluinya. Sesungguhnya kami telah memberimu pemahaman tentang apa yang dimaksudkan oleh kaum sufi tentang fana. Imam Ghazali kata, kami kena cerita juga kepada engkau, wahai orang-orang awam seperti kita ni, akan maksud fana yang dialami oleh golongan-golongan ahli sufi, ya, yang mana mereka ni memulakan dengan mendekati Allah dengan amalan-amalan zikir. Sebab apa? Walaupun benda ini agak tinggi, mereka menghayatinya bertahun-tahun, ya, menyusahkan, ya, dalam keadaan mereka ingat Allah itu berbagai-bagai perjuangan, tetapi mereka akan sampai kepada satu tahap yang Allah bukakan pintu hati mereka. Oleh itu, jauhlah sikap ghibah. Kata Imam Ghazali, kita orang awam jauhlah daripada sikap mengumpat. Ghibah ni. Mengumpat mana? Ya, mengumpat pada orang-orang yang mengamalkan zikir. Kita nampak macam orang yang tak betul, kita nampak mereka ni orang yang sesat, macam-macam. Jangan mengumpat. Dan pendustaan terhadap apa yang kamu belum mengetahui, jangan duk dusta, jangan duk fitnah. Benda yang kita tak tahu. Ini Imam Ghazali kata, aku nak bagi tahu kepada kamu. Ya, ada di antara orang-orang makhluk yang Allah Ta'ala angkat mereka ke tahap ini. Dibukakan pintu hati mereka sehingga mereka tidak sedar apa yang mereka buat itu, ya. Kerana dia datang tiba-tiba, ya. Dan kita yang tidak mengetahuinya dengan sempurna, hendaklah kita meredainya ataupun kita mengatakan ini anugerah Allah kepada mereka dengan sangkaan yang baik, ya. Jangan kata jangan mengata-ngata, mengumpat-ngumpat dan jangan mendustakan, ya. Inilah Imam Ghazali kata yang maksudkan. Jadi Imam Ghazali yang kita sebutkan tadi rahimahullah ta'ala telah menjalanikan perjalanan ini sehingga memudahkan Imam Ghazali menceritakan kepada kita iaitu suasana fana yang telah dilalui oleh ulama-ulama arif billah ataupun orang-orang yang mendekati Allah dengan ma'rifah yang khassah, dengan pengenalan yang khusus lagi khusus, ya. Kalau kita ni ma'rifah yang orang kata yang diperlukan oleh Allah, kita kena kenal dulu, ya. Itu kenal Allah melalui pengajian kita sifat-sifat 20, ya, mengenal Allah dengan segala sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang begitu juga tentang rasul-rasul, membenarkan rasul-rasul dengan sifat-sifat mereka dan sebagainya. Maka itu adalah makrifah yang asas, yang wajib, yang fardu ain. Tetapi Allah akan angkatkan perlahan-perlahan, ya, kepada orang yang mendekatinya, berpaksikan kepada akidah yang betul, akan makrifah yang lebih khusus.
pengenalan yang lebih khusus, yang tidak nampak lagi kekuatan pada makhluk, tidak nanti kebesaran pada makhluk, yang nampak hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran tentang mereka-mereka yang tidak mengetahui tetapi suka mendusta apa yang mereka tidak ketahui sebenarnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmih. Artinya, bahkan yang sebenarnya mereka mendustai apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Surah Yusuf ayat 39. Ya, ini Allah sebut. Ya, mereka ni, ya, sebahagian mereka ni tak faham. Jadi Imam Ghazali kata faham dulu. Ya, faham dulu kewujudan golongan-golongan ini, anugerah Allah kepada mereka. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kerana kekurangan ilmu ataupun kita tak pandai perkara ini, maka kita nak mendusta, ya, nak memfitnah, ya, dan nak membohongi orang-orang yang sudah sampai, ya, sampai maknanya sampai kepada makrifah, ya, kepada Allah yang sebenar, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Artinya, dan kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, mereka tak nampak, mereka tak diberi petunjuk oleh Allah, maka mereka akan berkata, apa ni orang yang tak dapat petunjuk, mereka nak kata apa? Ini adalah dusta lama, ini pembohong lama juga dah ni. Ini jangan jadi begitu, kata Imam Ghazali, ya. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata kita kena ambil tahu juga alam ini, ya, keadaan ini, ya, di mana keadaan yang Allah berikan kepada setengah golongan yang telah sampai, ya, sampai ini maknanya sampai kepada makrifah yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melihat lagi hakikat yang sebenarnya, yang hanya melihat hakikat sebenarnya ialah bagi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu. Apabila kamu memahami fana dalam apa yang disebutkan, kita dah faham dah huraian yang Imam Ghazali cerita kepada kita, ya, keadaan orang yang berzikir, orang yang terus berzikir, orang yang mujahadah, orang yang riyadhah, yang menjalani latihan-latihan mendekatkan diri dengan Allah, bukan setakat dengan ibadat, dengan tulus ikhlas, kena dengan rukun-rukun ibadat itu pula, ya, bercampur dengan doa-doa dan sebagainya, adab-adabnya dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala adab-adab dalam berzikir, berkhidmat dan sebagainya, nescaya dia akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan yang lebih dalam lagi. Sebab itu kata Imam Ghazali, apabila kamu memahami fana dalam apa yang disebutkan, maka ketahuilah bahawa ia merupakan awal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham suasana ni, belum kita sampai kepada rasa fana itu ataupun rasa kefanaan dalam fana itu, belum kita sampai di situ pun, bila kita berusaha dengan zikir ini dan kita sudah mengikhlaskan diri kita, menyebutkan dengan hati dan lidah dan menumpukan sepenuhnya kepada Allah, itu merupakan perjalanan awal jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya petunjuk diperolehi setelah itu. Petunjuk akan datang dari Allah. Ini sesuai dengan firman Allah yang kita selalu baca, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakni mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang sebenar dari kami, yakni jalan-jalan hidayah daripada kami. Inilah maksud Imam Ghazali sebutkan, ya. Maka kita janganlah lupa mempersiapkan diri kita, insya-Allah, ya, pakat-pakat supaya kita bersungguh-sungguh dalam jalan Allah ini. Termasuklah kita mengaji ilmu syariat, ya, sebab ilmu syariat ini adalah asas, ya. Kita tidak boleh tinggalkan syariat, ya. Jadi walaupun kita nak masuk kepada hakikat tarikat, hakikat dan makrifat, tetapi dia bermula pada syariat, ya. Kena tahu hukum-hukumnya, ya. Imam Ghazali kata inilah pendakian yang pertama, ketika kita nak
menuju kepada redha Allah. Ya, kena bermula di syariat dulu. Mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu fiqh, mengaji ilmu tasawuf yang fardu ain. Ya, lepas tu barulah kita meningkatkan ya kepada jalan-jalan kita. Ya, jalan-jalan yang seterusnya. Itu maksudnya Allah akan membantu kita. Ya, Allah akan tunjukkan lagi jalan-jalan itu. Sesungguhnya petunjuk diperolehi setelah itu. Yang dimaksudkan dengan petunjuk adalah petunjuk Allah. Bila kata petunjuk Allah inilah, Allah akan buka pintu hati. Allah bagi kita nampak ya, kebesarannya yang hakikat. Ya, kita tak nampak lagi kehebatan kita, tak nampak lagi. Ya, kita tak nampak apa yang ada di keliling kita, tak nampak. Walaupun ada diri kita, harta kita, anak pinak kita, ya, tetapi ia bukan hakikat sebenar. Hakikat sebenar apa yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah hakikat sebenar ini, iaitu kita melihat kepada kebesaran sifat-sifat Allah itu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi. Artinya, sesungguhnya kata Nabi Ibrahim AS, aku pergi menuju Tuhanku dan dia akan memberiku petunjuk. Selangkah kita berjalan kepada Allah, selangkah kita berjalan mencari redha Allah, selangkah kita jalan untuk mengingatkan Allah, selangkah kita berjalan kerana sayangkan Allah, dan apa-apa yang disayangi oleh Allah, termasuklah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah, rahmat Allah itu turun bukan selangkah. Rahmat Allah itu sudah beribu-ribu langkah ataupun sampai kepada kita. Selangkah lagi kita menuju, begitulah, maka petunjuk Allah pasti akan datang. Ya? Permulaan urusan, kata Imam Ghazali, adalah pergi menuju Allah. Jadi urusan mula-mula kita, persiapan untuk kita pergi menuju Allah. Termasuklah kita duduk mengaji ini. Termasuklah kita melakukan ibadat-ibadat. Termasuklah kita berzikir. Kemudian pergi di dalam Allah. Maknanya sampai kepada Allah. Ya, usul ilallah. Ya, sampai kepada Allah. Maka sampai ini dengan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan amalan, kesempurnaan niat, kesempurnaan adab, kesempurnaan patuh. Ya, semua penting. Ya, tak boleh. Sebab amalan-amalan kita ni bila kita buat ibadat bukan semua diterima oleh Allah. Ya, hanya diterima pertama yang kena ibadat itu dengan rukun syaratnya. Yang kedua yang ikhlas itu semata-mata untuk Allah. Ya, yang ketiga dengan adab-adabnya. Ya, jadi kita haruslah ya biarlah kita sampai dalam hal kesempurnaan redha ya oleh Allah. Itulah fana dan tenggelam dengannya. Itulah dikatakan fana dan tenggelam dalam redha Allah. Ya, itu. Akan tetapi tenggelam ini pertama kali terjadi seperti kilat yang menyambar. Ya, bila dah sampai keadaan fana itu, Allah nak buka pintu hati dia bukan daripada usaha kita. Ya, kita diperlukan ya dalam usaha tadi, sebab usaha itu milik hamba, tetapi ia adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang dikehendakinya. Maka dia datang seperti kilat yang menyambar. Sedikit orang yang tetap, maknanya dan terus menerus, sedikit saja ya yang beroleh ya ketetapan ini, dan mereka ini sentiasa dalam istiqamah seperti itu. Apabila hal itu terjadi menerus, maknanya apabila hal itu terjadi secara terus-menerus, maknanya istiqamah, maka ia menjadi kebiasaan yang menghujam dan keadaan yang mantap. Bila dah dapat keadaan itu, dia pun terus kekal di dalam zikirnya, dia terus kekal dalam ibadatnya, dia terus kekal dalam penghayatannya, maka dia jadi diangkatkan oleh Allah batinnya, ya. Batinnya Allah akan angkat dia kepada makrifah yang lebih tinggi, makrifah yang kita kata makrifah yang khusus, ya, yang tak dapat oleh sebahagian yang lain, sebahagian orang yang lain, ya, melalui amalan-amalan tadi dan kasih sayang Allah, ya.
Jadi adalah adab dia. Ya. Ia akan naik menuju alam yang tinggi dan menyaksikan wujud yang hakiki dan jernih. Itu maknanya mata hati dia. Ya. Mata kepala tak nampak. Ya. Mata hatinya adalah menyaksikan wujud yang hakiki. Wujud hakiki maknanya kebesaran Allah. Ya. Tak ada siapa yang boleh melihat zat Allah. Ya. Sebab kita hanya dapat mencapai akan kita kata kemuliaan dan kebesaran Allah, ya, dan jernih ni maknanya terang benderang cahaya mata hatinya, tercetak baginya gambaran alam malakut. Dia nampak melalui dah alam-alam yang terhijab selama ni, alam malakut, ya, yang terpisah dengannya sebab dia berada di dalam alam fizikal ni, alam dunia ni, tapi telah disingkapkan penghalang itu sehingga dia nampak gambaran alam malakut, alam di mana ada di situnya kesucian lahut, yang maknanya di situlah ada dia panggil ruh-ruh, ya, alam ruh, ya, di situlah akan dilihatnya segala kebesaran-kebesaran yang Allah nak tunjukkan kepada manusia-manusia yang terpilih tentang kebesarannya. Pertama kali yang tergambar darinya dari alam ini dalam malam, alam kita kata alam malakut jadi. Ya. Pertama kali ini pengalaman yang Imam Ghazali hurai kepada kita ialah pengalaman rohani dari ahli-ahli sufi, wali-wali Allah. Ya, kita yakin bahawa Imam Ghazali telah dibukakan oleh Allah keadaan makam ini. Ya. Sehingga Imam Ghazali dapat menghuraikan kepada kita dengan begitu jelas dan terang. Ya. Jadi kata Imam Ghazali pertama kali yang tergambar darinya dari alam ini, alam mana? Alam malakut ini, alam malaikat, alam roh ini adalah kewujudan malaikat, roh para nabi dan wali-wali, roh para wali dalam rupa yang indah. Ya, wallahu a'lam, kita tak dapat nak bayangkan tapi kita yakin. Kita yakin, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dengan perantaraan itu terpancar baginya sebahagian hakikat. Maknanya sebahagian perkara-perkara hakikat. Ya, dia dah boleh nampak dah dengan mata hatinya. Itu terjadi pada permulaannya sehingga naik menuju darjat yang lebih tinggi daripada sekadar gambaran. Yang dirasainya pula, dihayatinya, bukan takat nampak pada itu, dijiwainya. Kemudian ia menemui hakikat kebenaran yang jelas dalam segala sesuatu. Ya, dia nampak hakikat yang jelas. Ya. Apabila ia kembali ke alam semua ini, bila dia balik semula ke alam syahadah, alam dunia, dia dah sebab dia boleh datang dan dia boleh hilang. Ya. Dia pergi ketika diangkat kita macam kita lah. Ya, alam roh, alam syahadah ni pun waktu kita sedang dan waktu kita tak sedang, kita tidur, roh kita berjalan rata-rata. Roh kita dapat nampak sana, nampak sini. Ya. Jadi ketika balik semula, sedang semula, ya, daripada kita kata tadi, pandangan mata hati tadi, ya, apabila ia kembali ke alam semua ini, alam syahadah lah kita kata, alam dunia ni yang seperti bayangan, dia memandang makhluk dengan pandangan kasihan kepadanya. Ni orang yang arif billah ni, orang yang diangkat oleh Allah dalam pandangan begini, dah masuk dah dalam panah begini, bila dia sedang balik, dia tengok akan dunia ini, dia tengok makhluk-makhluk yang ada, dia jadi pandangan kesian kepada mereka. Kerana apa? Terhalang mereka dari memandang keindahan tempat yang suci. Sebab banyak lagi, ya, rakan-rakan mereka, ya, orang-orang di bawah ni tak sampai ke tangga itu, daripada kelakuan mereka, daripada duk besar diri mereka, daripada duk nampak hebat mereka. Banyak lagi kesian mereka ni kata. Ya, kesian sungguh. Kerana mereka jauh daripada hidayat-hidayat yang rahsia-rahsia alam hakikat yang Allah tak tunjukkan kepada mereka. Mereka kasihan pula. Dia juga heran kepada mereka. Dia dah mula heran dah manusia. Manusia yang di bawah ini, yang cukup puas hanya dengan bayangan. Dia rasa puas dah dengan bayangan jasad mereka itu.
Oh, dia duk rasa hebat dengan apa? Harta dia, anak pinaknya, pangkat dan sebagainya. Dan keterpadayaan dunia ini. Ya, mereka dengan alam semu dan khayal, alam yang tertipu ya dan khayalan. Bayangannya hadir bersama mereka, namun hatinya tidak bersama mereka. Ia heran dengan kewujudan mereka. Itu. Jadi ni orang Arabillah ni, ya. Duk heran tengok pasal apa lah puak-puak ni duduk tangga-tangga begitu ya. Ya. Jadi mengapa mereka tak mau menyertai ya? Mengapa mereka tidak mendekati orang-orang yang diberikan oleh Allah ya? Guru-guru yang ramai, guru-guru mursyid ya, dipimpinkan zikir bersama guru-guru dan sebagainya ya. Sebaliknya mereka heran dengan keaibannya, keaiban diri mereka sendiri. Ya, setakat itulah yang saya dapat baca pada hari ini dengan ala kadar uraian-uraian dari saya ya, daripada orang kata sebahagian kitab ini masih lagi kita di dalam berzikir kepada Allah dalam segala keadaan ini ya. Jadi saya akan masuk pula kepada kuliah sahibul fadilah tuan guru kita Baba Ismail Sepanjang hafizallahu taala. Ini Masjid Bukhari ini. Ya, segala yang baik itu semua dari Allah. Dan jika ada mana kekurangan adalah kesilapan dan kekurangan yang memang orang kata layak bagi saya. Cuba nak membaca untuk menjadi pedoman diri saya dan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Terima kasih banyak-banyak terutama kepada pentadbir kita Cikgu Isam yang susah payah daripada awal tadi menghubungi saya dan menyediakan khidmatan kuliah kita ini. Ya, sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dini. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.